Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Adi and welcome to UI channel. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah. Okey, hari ni Adi masih berada di bahagian timur dan alhamdulillah cuaca sangat baik. Okeylah untuk tidak menghampakan anda semua. Nak tahu siapa yang saya jemput? Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Sekali lagi, apa khabar bang? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Baik, sihat walafiat. Alhamdulillah. Terima Terima kasih kasih bang Sama. kerana menyempatkan masa untuk datang saya lagi di dalam channel UI channel ni. Nak tahu tak apa kali ni Abang Lan ingin ceritakan kepada kita? Nak tahu? Baiklah, kita akan dengarkan sama-sama cerita Abang Lan ni. Silakan bang. Ya. Boleh kerana atas permintaan Cik Adi dan ini follow-up Adi ingin diulangi balik cerita tentang susuk. Okey. Boleh. Jadi hari ini saya akan ceritakan tentang susuk tu balik. Okey. Pasal susuk ni dia ada 3 macam punya susuk. Oh, 3 macam. Susuk yang pertama dia panggil susuk logam. Kedua susuk bunga. Ketiga susuk intan berlian. Oh, intan berlian Ya. Tapi antara tiga-tiga susuk ni pantang larangnya berbeza-beza. Kadang-kadang susuk tu ada expire dia. Oh, okey. Ada susuk tu dia hilang di dalam, akan jadi darah daging pada dirinya sendiri. Tetapi pernah saya juga ikut orang-orang yang pakar pergi menguruskan orang yang sakit tentang susuk ni. Macam-macam kerena yang ada. Okey. Jadi ceritanya saya meringkaskan ceritanya begini. Saya ada kerja di satu kilang di Chai Chee Avenue bersama kawan saya. Dan saya ada seorang QC. QC saya ni orang ni memang cantik, manis. Jadi satu ketika tu kita orang ada break time sebelah malam. Saya dengan kawan saya pergilah duduk pak kantin. Kebetulan perempuan QC ni pun datang. Lepas tu kawan saya tanya, "Lan, ya, ni QC kau? Ayah ni QC aku lah. Kenapa? Kau tengok air muka dia, wajah dia dengan dia punya application form, umur dia dengan wajah dia tak sama. Beza Beza. Jadi sama tidaklah. Mungkin dia ni hati dia senang, happy bolaki, jadi menampakkan dia muda. Mana boleh? Tidak. Aku rasa dia mesti ada pakai sesuatu. Jangan tuduh orang tidak baik. Kalau kau tak percaya, kau ikut akulah. Nak pergi ke mana? Kau jumpa bapa aku. Nanti bapa aku akan cerita. Nanti di situ kau akan tahu. Baik. Bila off day tu, saya pun ikutlah buat perjanjian dengan dia, pergi rumah dia di jalan masjid tu. Jumpa bapa dia. Jadi saya panggil bapa dia sekadar cukuplah dengan Pak Tua lah. Okey. Pasal saya tidak sebut nama dia, orang tu sudah jadi arwah. Oh, yalah. Betul. Jadi kawan saya yang ni pun sudah jadi arwah. Oh, okey. Jadi saya datang ke rumah dia di jalan masjid tu. Mulalah saya berkenalan dengan bapa dia, berbual-bual. Kemudian dalam setengah atau 1 jam kita tengah duduk berehat, minum air dan sebagainya. Ada tetamu datang 2-3 orang nak jumpa dengan Pak Tua ni lah. Maaf bang, agak-agak tahun berapa ni bang? Ini tahun ini dalam 85, 86. Oh, lama juga tu. Lama juga. Okey. Masa tu kampung sana masih ada lagi. Okey. Jadi Pak Tua tu tanya, ada apa urusan datang ke sini? Dia bilang nak minta Pak Tua datang jemput ke rumah kerana bapa dia sakit tenat. Oh, Bapa kau siapa? Dia sebutlah nama bapa dia begini. Oh, ni rumah engkau ni sebelah yang nombor 4 di sana kan, ujung tu. Ya. Gitu aku kenal lah bapa engkau, dia bilang. Jadi Pak Tua pun tak lengah, dia pakai baju semua. Dia bilang, "Lan, kau nak ikut?" Nak ikut lah Pak. Saya bilang. Dia panggil anak dia pun mari ikut sama. Kita pergilah. Anak dia memang asisten dia. Dia sampai pak rumah dia tu di Pacitan tu. Kita pun masuklah, orang sudah ramai. Dia yang ditukar macam orang 4-5 orang angkat dia gitu je. Alamak. Kedebam. Dia campak gitu je. Campak gitu, mata dia merah. Kalau tengok bukan muka dia lagi. Okey. Dia punya sini semua sudah lain macam, bibir semua lebam.
Lain macam betul. Bukan dia yang dalam badan tu. Saya rasa mungkin ada benda-benda gaib yang pengaruh dia. Jadi tangan dia asyik begitu saya. Kali Pak Tua pun datang. Pak Tua tengok. Pak Tua tahulah pasal dia orang lama di kampung situ. Saya bilang, saya kenal bapa engkau ni masa muda dia memang dia handal. Tak ada orang yang boleh sentuh dia. Dia tak makan dengan senjata-senjata tajam. Tak makan, tak lot disimba air api. Maka orang kampung situ semua takut kepada dia. Kerana apa? Pasal kecil-kecil dia dulu dipukul, dibuli. Maka dia cari lain ilmu. Jadi ilmu dia apa? Dia pakai susuk. Dia nak macam nak tunjuk dia pakai kekuatan susuk, dia. jadi badan dia orang tetak semua tak jalan. Kemudian ringkaskan cerita tu sedikit. Pak Tua kata, saya tahu dia ada pakai susuk, tapi susuk apa saya tidak tahu yang dia pakai. Sebelah mana yang dia pakai saya tidak tahu. Pasal saya muda sama-sama dia, memang selalu di warung kopi. Di jalan masjid depan Masjid Kasim tu kan, kedai-kedai kopi warung apa situ orang selalu minum. Perempuan macam biasa. Oleh kerana dia menuntut ilmu tu untuk nak menjaga keluarga dia daripada dicaci hina oleh orang kampung. Ya, betul. Jadi dia gunakan kekuatan tu daripada susuk. Jadi sekarang benda tu dia tak boleh keluar, dia tak tahu macam mana dia nak keluarkan. Jadi Pak Tua kalau diizinkan oleh keluarga je, yalah, saya minta izin lah, ambil kelapa muda dengan buluh galah, buluh yang orang galah tu, potong agak panjang, dia pun doakan air tu Pak Tua tu, kemudian dia renjes-renjes, lepas dia sapu air sini, berasap. Sini. Oh, situ berasap? Berasap, lepas tu bengkak. Menandakan susuk tu sudah timbul. 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 Kali Pak Tua pun ambil, tarik, masukkan dalam satu ini piring. Lepas tu kat sini pula. Dua. Sebenarnya dia pakai 7. Mak ai. Lagi 5 tak tahu di mana dia pakai. Kali sini pun keluar satu lagi. Jadi sini dia pakai mata kapak. Di sini dia pakai mata keris. Berapa panjang tu ataupun berapa besar tu bang? Lebih kurang dalam 10 mm panjang dia gitu. Masa tu orang kalau masukkan susuk dia tak rasa sakit. Dia ada amalan ilmu dia. Merasakan. Itu semua diorang gunakan sihir ataupun gunakan tenaga jin menyebabkan diorang tidak rasa. Kemudian susuk tu akan activate dalam badan dia tu sesudah 3 hari. Menurut kata Pak Tua. Bila tangan sudah gini, sudah dapat turun, kemudian dia masih bermakna ada lagi. Ada lagi yang tertinggal di dalam. Tapi oleh kerana Pak Tua ni tak tahu di mana yang dia ambil, kemudian Pak Tua bilang ambil air kelapa muda lagi, kemudian kasih dia minum dengan air, dengan pokok kelo tu. Pokok kelo tu ditumbuk campur air kelapa, jadi doakan dia minum. Saya keluarlah tempat sini satu, kat belakang pinggang, kat lutut sini. Itu sebab kaki dia kalau menendang orang senyap, kalau dia bagi orang senyap. Koma. Jadi muka dia ni kalau orang datang marah, anjing lari, anjing duduk king tu. Gitu punya handal dia tu. Tapi bila engkau menggunakan ilmu syaitan dan jin, benda-benda khurafat ni, akhir kau nak mati ni. Itu yang hidup segan mati tak mau. Itu yang masalahnya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Betul. Kemudian kita pun pulang. Masa tu saya balik ke rumah Pak Tua tu, jalan masjid. Dah lewat malam, lebih kurang pukul 1. 1:30, 2 gitu. Saya terlanjur tu, saya mandi di rumah dia, saya tidurlah rumah dia. Tidur, besok pagi saya bangun, dengar-dengar orang sampaikan dia dah meninggal. Yang tadi sudah meninggal. Saya tanya Pak Tua, yang lagi banyak tu, yang tak keluar tu, mudah-mudahan dia cair lah. Jadi ikut dalam perjalanan darah betul. Dia balik darah. Jadi kalau tidak susah, dia nak mati. Dia dah meninggal, dia mandikan. Jadi kawan lama, musuh lama dia ni datang juga
untuk melihat apa Jenazah ni lah. jenazah dia, Hmm. tapi dengan niat yang tak baik. Ini yang tak sedap. Niat dia tu, dia bila dia tolong mandikan jenazah tu, dalam baik air jenazah tu dia sembunyikan satu gelas ke tepi. Kemudian kain kapan yang dia buat balut tu, tali dia ambil. Konon-konon dia nak buang, padahal dia simpan, dia sembunyikan. Jadi dikebumikan jenazah ni, tahulah dia kubur di mana. Betul. Jadi malam yang pertama, malam kedua dan juga malam yang ketiga, datang dia. Pukul berapa tu bang? Agak-agak dia Lebih datang. kurang 12 hingga 1:30 pagi. Antara tu waktu dia datang. Batu datang, Okey. dia mengetuk pintu. Tapi bukan ketuk lagi tangan. Habis? Dia ketuk dengan kepala dia. Ui, naik. Dia ketuk dengan kepalanya dengan kain kafan dia tu. Aduh. Terikat itu. Hidung dia masih ada kapas lagi. Dengan mata yang merah. Anak dia buka, pingsan anak dia. Yelah, yang datang siapa tu? Lepas tu kecoh lah kampung Pacitan tu. Panggil Pak Tua balik, Pak Tua datang tengok. Pak Tua bilang jenazah dia telah gunakan lah. bermakna dalam badan dia mempunyai saka. Saka ni yang merupakan seperti arwah ni. Okey. Jadi macam mana cara dia nak buang? Pak Tua cakap begini. Esok malam kita 4-5 orang kita pergi kubur dia. Pak Tua pergi kubur. Saya ni lemah semangat Pak Tua. Betul. Jangan takut. InsyaAllah satu hari nanti kita pun ke sana. Akan baring seorang. Jadi Pak Tua pun pendek cerita, dia kasihkan kita air minum mandi, apa-apa jangan tegur dia bilang. Kita pergi lah ikut Pak Tua. Pergi tengok Pak Tua buka kain kapan di situ. Dia memang ada air jenazah tu. Tepat satu tiang apa tu, Nesan tu. Air jenazah tu dia tulis patung, dia tulis simbol dengan air jenazah tu dan diikat seperti mayat. Jadi benda tu yang Pak Tua buka. Okey. Jadi Pak Tua buka, Pak Tua tahu mungkin ini musuh lama dia. Pasal musuh lama dia yang dulu ada satu perempuan namanya Rosna. Rosna ni jadi rebutan. Ya, memang dia cantik bang Jadi rebutan yang si pakai susuk dengan yang tak pakai susuk. Tapi yang si susuk ni dapat menawan hati si Norma ni. Jadi yang tak pakai susuk ni hampalah. Tapi dia berdendam. Jangan dengan cara diam-diam dia berdendam. Jadi bila dia menguruskan jenazah tu, situlah peluang dia mencuri air mandi dia, kain kapan dia yang buat ikat tu kan. Jadi itu yang dia dapat curi. Bukan je besar, kain tu kita je panjang diikat. Jadi Pak Tua pun kita balik, Pak Tua bilang okey, ini malam yang ke-7 hari kita buat tahlil. Sambil tu saya akan dengan izin mendoakan mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita tengok siapakah yang pengkhianat dia. Okey. Jadi Pak Tua pun lepas tahlil doa selamat, dia pun bikin tu jalan. Datang tu. Lepas 15-20 minit si Polan tu datang. Dengan terpekik-pekik panas, pekik-pekik. Okay, Rosna, kalau kau nak tahu siapa yang khianat pada suami kau tu, inilah orangnya. Okey. Guys, nak tahu kisah selanjutnya daripada cerita Balan ni? Nanti dulu. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Okey guys, kembali lagi kita. Nak tahu apa kisah kedua daripada Abang Lan? Alright. Kita dengar sama-sama bang. Silakan bang. Okey, terima kasih. Masih dalam cerita tusuk juga, tapi ini adalah bahagian kedua. Okey. Tadi yang tu sudah selesai urusannya. Yang akhirnya dapat tahu siapa yang pengkhianat dan pedengkinya. Maka dia pun minta ampun dan maaf kepada keluarga yang dia iniaya itu. Kemudian lebih kurang dalam setahun 2 tahun Pacitan 11, 12, 13, 14 dan juga lorong Melayu, lorong apa semua tu government ambil. Mereka semua sudah berpindah. Oh, dah pindah. Sudah berpindah. Jadi tinggal kenangan satu je lah, kubur si arwah tu sajalah. yang pernah jadi pocong. Yang kedua ni
saya akan ceritakan juga sama tentang susuk, tetapi kali ini adalah seorang manusia yang dipanggil dua alam. Okey. Jadi saya tak berani nak sebut perkataan yang mungkin menyinggungkan. Betul. Jadi saya sebut pakai manusia yang mempunyai dua alam. Okey. Benda ini sudah berlarutan pada mereka ni 3 orang. Lebih kurang 10 hingga 11 tahun. Kerjanya dia cari makan. Tapi dia menggunakan susuk Thailand. Dia selalu sikit hari dia selalu bermain di Changi Village. Di Changi Village tu ada satu tempat sebelah belakang tu banyaknya orang-orang putih yang minum bir pakai tong. Jadi di situlah dia jadi pelayan dan sebagainya. Jadi dia ni sudah jadi booking atau simpanan pada Mak Saleh ni. Mak Saleh kalau ada masa dia beralih pergi Orchard Negro pula. Jadi bila nak jadi sebab yang tiga-tiga ni sama pantang dia. Okey. Jadi sebelum saya ceritakan apa yang dia bila dan masa dia terlanggar pantang dia tu, dia ada hari-hari dan bulan tertentu di dalam bilik dia tu ada patung siam. Allah. Jadi patung siam tu dia nak kena sembahyang sembah. Auzubillah minaz zalik. Yang ceritakan ini adalah adik kepada mereka. Jumpa pada Pak Tua minta tolong yang dua alam ni lah. Dia nak panggil abang pun susah, dia nak panggil kakak pun susah. Betul. Jadi dia dalam bilik tu ada patung. Ada patung yang kalau hitam yang ada tangan berat macam-macam lah dia berani nak kena sembah. Nak kena sembah. Lepas tu dia mesti nak kena titiskan darah 7 titik tepat dalam minyak tu. Ni yang tak sedap ni. Jadi dia dah bikin selama tu 10 hingga 11 tahun. Semua kelemahan dia tu, dia tidak suka jalan di depan masjid ketika maghrib, waktu zuhur. Dulu kan masa orang boleh azan, boleh keluar, suara boleh keluar. Masa itu kalau dia dengar dia akan tutup telinga. Panas dia bilang. Jadi tiga-tiga tu menyembah dengan satu berhala. Nampak-nampaknya Pak Tua bilang ini dah terkeluar daripada Islam. Betul. Bila kau menyembah berhala, berarti kau sudah syirik. Murtad habis. Lepas tu yang tiga-tiga orang ni dia terlanggah pantang. Dia pergi order apa tahu? Air tebu hitam. Pakai benda tebu hitam. Pak Changi tu ada jual nama kedai India tu Bala. Tapi sekarang kedai Bala tu ada. Sebelah depan dia sebelah kedai orang jual popiah. Kedai Bala tu dia ada jual sugarcane hijau ataupun sugarcane yang color hitam. Kali dia order sugarcane. Dia tak bilang hijau atau hitam. Si Bala dia ingat sama ajalah. Dia pun landing lah dia punya tebu kasihlah 3 air taruh lemon. Dia pun minum. Dia minum lebih kurang dalam masa 20 minit mata dia dah kunang-kunang. Menumpang lepas terpekik-pekik. Terpekik-pekik. Benda tu masih tak keluar lagi. Lepas situlah dua orang hantar pergi mana Changi Hospital lama. Emergency. Okey. Ikat tangan, ikat kaki, putus. Dengar cerita si adik dia ni. Adik tu fikir jumpa Pak Tua. Pak Tua bilang kalau nak bikin tempat hospital memang agak susah. Lepas tak hospital Changi dulu, ya Allah, bas dia. Nak masuk lagi. Sunyi sepi. Kalau balik malam berampun minta janganlah. Lepas tu kita pergilah rumah dia tu Sempang Bedok tu. Masa ada kampung lagi. Jalan Bila, Jalan Nipa tu. Dulu Jalan Nipa tu. Kita masuk dalam Nipa, dia memang ada sewa satu bilik 3 orang tu. Dulu tadi dia bawa balik sana, mak bapak dia orang semua tunggu kat situ. Menangis-nangis mak bapak melihat anak dia begini. Begitu lama dia tak ingat mak bapaknya. Bila dah sakit, adik dia panggil mak bapak pun datang. Akhirnya Pak Tua pun datang. Pak Tua tengok, dia ni bentan. Pak Tua tengok bentan. Sekali Pak Tua tengok mata dia, Pak Tua boleh dapat tahu bahawa jin Thailand sudah ada di dalam. Jin Jin Thailand ada duduk kat dalam. Jadi kalau
Mak Saleh tu bila tidur dengan dia mesti dia cari lagi. Dia punya kesedapan. Dia punya keseronokan lebih seronok lagi dengan seorang perempuan. Itulah adik dia cerita. Jadi Pak Tua pun tengok Pak Tua memanglah tak suka menolong orang macam itu. Tapi oleh kerana Pak Tua ni orang yang ada pengalaman, aku tidak boleh menghukum dia. Lagipun kesian dia kadang macam itu. Mungkin Pak Tua bilang aku pun tak tahu kehendak naluri dia sebenar macam mana. Mungkin dia terikut atau terbawa, tidak ada orang bimbing, tidak ada orang tegur. Jadi dia seronok dengan ni macam. Pasal apa, kalau orang yang dua alam ni, kalau kunsah, dia 6 bulan perempuan, 6 bulan lelaki tu. Dia boleh berumah tangga, boleh beranak. Tapi tu kunsah. Dalam diri dia ada 2 senjata dia. Itu bab yang 3 nanti saya ceritakan. Okey. Jadi Pak Tua pun tak cakap banyak. Pak Tua tahu dia punya kelemahan. Pak Tua pegang kepala dia tu, wah, lidah dia keluar panjang sampai sini. Sampai sini? Sampai sini lidah dia. Tadi Pak Tua ada tulis Thailand tau. Ada tulis Thailand Kat lidah dia? Kat lidah dia. Memang betul jin Thailand tu. Tiga-tiga lah. Dia sudah terlanggar. Macam mana je orang nak pergi panggil guru dia Pak Thailand? Kan? Terpaksa Pak Tua dia uruskan lah. First kali Pak Tua kasih dia lemah. Lemahnya senang saja. Pak Tua bilang cari air kelapa gading. Tahu tak air kelapa gading? Tak tahu. Air kelapa gading kulitnya bukan color hijau, tapi kulitnya berwarna kuning. Oh, yang kuning tu. Itu dipanggil kelapa gading. Dulu orang zaman-zaman kita masih cukur-cukur rambut baby, pakai itulah ada potong Okay. Jadi satu orang 3 biji. Pak Tua pun simbah bawah badan dia. Bila simbah bawah badan berasap lah. Pak pusat dia tu keluar asap. Tempat mahap, tempat yang dia tu keluar darah, hitam, bau, berbusuk. Aduh. Inilah akibatnya engkau buat perkara zina, menduakan Allah dan juga berzina, maka Allah murka. Keluar darah pak juburnya. Muhammad cakap tak berhenti darah tu. Nampak dah macam ikan, panggil ambulans, datang, bawa pergi Changi Hospital. Sampai Changi Hospital, Al-Qadamul Karam, 3 Al-Qadam meninggal begitu dengan darah yang tak putus-putus. Sekarang masalahnya, bila tukang mandikan jenazah, macam mana dia nak mandikan ni? Sekarang sebab surat beranak dia sudah nama perempuan. Dia dah tukar lah. Nama asalnya tukang mandi pun tak tahu. Tanya mak bapak dia. Bapak dia tak nak cakap kerana malu. Apa yang nak malu? Benda ini anak engkau yang lakukan. Betul. Kan? Kali Pak Tua marah. Kau sebagai orang tua tidak boleh begini. Kau mesti nak terang. Kali nama dia begini. Dia terpaksa dia mandikan cara orang lelaki. Kebumikan pun cara tempat kubur, bagai kubur lelaki lah. Jadi anaknya Pak Tua dah buat kelakar. Ni malam ni bang, dia mengasut orang-orang sebelah tu. Pasal dia lawa. Kau jangan terbiak dia dah mati. Kau jangan buat kelakar seram. Betul. Tapi itulah, tiap malam kubur tu memang dengar menangis meraung terpekik-pekik. Kerana tukang kubur tu lah, bila keluarga je datang, kita orang datang cuba baca Yasin, bukan jaga kubur tu lah. Ceritakan Wak Oleh, nama dia Wak Saleh, kita panggil dia Wak Oleh. Jadi dia yang ceritakan malam selalu dengar 3 kubur ni terpekik-pekik, berayau, meraung-raung, panas sakit. Habis rumput atas kapet dia semua bekas terbakar. Awalnya kuasa tengok. Allah SWT seksa dia ke apa, wallahualam. Jadi Pak Tua pun mengangkat tangan, membacakan doa, mudah-mudahan Allah SWT ampunkanlah dosanya tu. Pasal ketika yang dilakukan itu jahil. Betul. Tapi kalau nak jahil, dia sudah tahu dia sebagai orang Islam. Tapi ini semua terpengaruh lah. Ini yang dia pakai susu apa nama dia? Berlian. Susuk berlian matinya macam gitu. Kalau yang 2 alam pakai gitu. Kalau macam Mak Jan pakai susuk belian dan juga susuk intan, dia sekadar manis saja. Kalau kita tengok dia punya buah betik, mampat. Macam bola basketball. Okey. Dia jalan bergaya.
Itu perempuan cuma banyak pakai tu. Tapi bukan semua perempuan lah Ya, betul. Tapi sekarang dah bagus alhamdulillah ya. Mak kakak-kakak kita semua, macam-macam kita semua memang sudah terima redah apa yang ada seadanya pada diri mereka. Mereka nampaknya sudah banyak yang berhijab dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi kau tahu 70-an 80-an tu masih banyak lagi menggunakan. Jadi cerita yang tiga ni dah meninggal. Terpaksalah abang berhentikan di sini dulu sebelum masuk cerita yang terakhir. Okey. Yang nombor 3 nanti. Okey bang. Okey guys, macam mana cerita yang kedua tadi? Power tak? Kalau nak tahu cerita yang ketiga, nanti dulu. Relax, chill, okey? Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Isap rokok. Jangan terbawa-bawa lah kalau tidur nanti. Betul. Okeylah guys, sebelum Abang Lan ceritakan kisah Abang Lan, Adi ingatkan jangan lupa untuk like, share dan subscribe di UI channel, okey? Dan semasa pengembaraan ataupun Abang Lan tengah cerita, anda semua terdengar sesuatu ke ataupun melihat sesuatu, jangan lupa komen, okey? Dan sekali lagi jadi ingatkan, ini yang paling important. 2 important ni, very important guys. Yang pertama, jangan lupa tekan notifikasi bell supaya anda boleh dapat cerita yang terbaru daripada kami, cerita yang terlatest. Dan lagi satu, kalau ada cerita ke, you ada cerita apa-apa menarik nak kongsi bersama dengan Adi ataupun dengan UI channel, boleh email Adi di sini, okey? Baiklah, Adi tak nak panjang-panjang lagi, tak nak berteletih. Apa kata kita dengar daripada Abang Lan punya cerita yang pertama. Silakan Abang Lan. Baik, terima kasih. Sama. Saya masih dalam akan teruskan cerita tentang bab susuk. Kali ni agak ngeri sikit. Wow, ngeri. Pasal si mati ni dia boleh bangun dan boleh makan nasi. Allahu Akbar. Dan juga bila penjaga, bila orang tengah baca Yasin dan sebagainya, yang peliknya semua boleh tertidur, jenazah tak ada. Hilang gitu je? Jenazahnya berjalan pergi kedai makan. Dengan kain kapan? Tidak. Sebelum kain kapan tu lah? Pergi kedai luar, pergi makan. Allahu Akbar. Makan prata ke makan apa. Itu yang peliknya. Jadi diorang nak panggil pak tua pun dah tak boleh. Pasal pak tua dah meninggal. Okey. Anak dia pun meninggal. Abang saja yang tahu sedikit, tapi abang tak boleh menguruskan, kata ilmu abang tak sampai ke situ. Okey. Abang semua banyak kan ikut dan sedikit-sedikit ajalah pak tua ajar kan. Jadi ceritanya begini. Okey. Satu pakcik ni atau abang ni, umurnya sudah berlarutan. Umur dah lebih kurang dalam 78 79. Okey. Ini jadi perkara ini antara tahun 1997 98. Oh, okey. Jadi dia ni ada menuntut ilmu, ada yang kata ilmu gondoro, ada berkatakan ilmu jin afrit, tapi tidak tahulah yang kebenarannya mana jin yang dia pakai. Okey. Jangan jin gami sudah. Jadi bila tiap-tiap manusia tu bila sudah sampai hukum Allah, pasti sakit. Betul. Bila sudah sakit, kalau sudah sampai ajal seruan Allah, pasti nak meninggal. Tetapi masalahnya, bila si jin ni nak meninggal, agak susah payah. Masa hari yang dia nak meninggal, guru petir ribut, angin kencang. Ada halangan dia bang Ya betul. Air pada bukit mencurah-curah ke bawah. Air daripada bukit Lagi bukit mencurah-curah ke bawah. Masa tu rumah dia di Kembangan. Masa tu MRT belum ada lagi. Yalah. So Kembangan di atas bukit rumah dia tu. Dia punya kerja apa? Dia suka bikin rokok daun, dia panggil kelembak. Dia taruh lah macam kemian, dia taruh bunga cengkeh adik-adik dia jual lah. Okey. 10 seposen. Okey. Kita selalu beli dengan dia. Rupanya dia ada ilmu. Jadi kalau dia punya ilmu ni tiap-tiap bulan mengambang, mesti dia cari satu anak dara. Dia kerjain. Lepas dikerjakan anak dara tu tak ingat apa-apa dan tak tahu apa-apa, dah macam seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa.
Tetapi bila cukup masa 2 bulan, 3 bulan, dia tiba orang tu mengandung. Tapi satu kampung dia yang mengandung ni sampai 5-6 orang. Mak ai punya banyak gitu sekali. Padahal dia nakkan Ilmu tu. dia nak kuatkan lagi ilmu tu, dia nak kena cari 77 anak dara. 77 anak dara. Kau. Jadi begitulah hari demi hari anak dara semua yang nak pergi sekolah, nak pergi mana semua takut nak berjalan, nak pergi kedai takut. Tapi orang tidak tahu dia punya angkara. Dia punya kerja tu Dia punya kerja. Dia memang baik. Dia suka menolong orang. Yang peliknya orang baca tahlil pun dia boleh datang. Cuma Pak Masjid aja dia tak datang. Okey. Tak tahu kenapa. Memang mungkin gitu. Rumah Allah. Jadi satu ketika dan saat diorang boleh ternampak hilasan tubuh dia tu masuk dalam rumah seseorang tu, tidur di anak dara. Allah Akbar. Diorang bila pecahkan pintu tengok anak dara tu semua tak ada pakaian apa-apa, dia sudah lari. Okey. Tak tahu dia nak jadi orang minyak ke apa, wallahu alam. Tapi kerja dia itu je lah. Okey. Tapi yelah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kau ke tanah juga. Betul. Sehandal-handal engkau, hari kematian kau pasti datang. Betul. Kerana dalam Al-Quran menyatakan yang hidup pasti mati. Tidak tarikh mati kita tidak ada lebih sesaat dan juga tidak ada kurang sesaat. Betul. Tetap Allah SWT dah tentukan. Walau ada yang kekal di abadi di sini. Ya, kalau kau pakai susuk semacam mana pun, kau pakai apa pun, walaupun susuk tu tak boleh keluar, mati hari yang dah mati tetap dimatikan. Tetapi susah yang azabnya, 2 tahun kau nak mati, 2 tahun tu kau merana. Itu azab Allah SWT. Semoga dia boleh ada peluang untuk membuang dia punya susuk dan sebagainya. Tapi padahal dia tahu ambil tapi tidak tahu caranya macam mana dia nak buang. Selalunya orang susuk pakai gitu. Bila dia dengar dia kuat gini, dia gairah. Tapi dia tak tanya yang tukang masukkan. Bila orang yang masukkan susuk ni, dia ada 2 cara. Satu, dia ada pakai password yang dia kunci, tukang masukkan saja yang boleh keluarkan. Yang lain satu, dia rasa terang, kau tak boleh makan pisang mas hijau, pisang raja udang. Kalau kau makan, dia terkeluar. Okey, pantan dia habis lah. Pantan dia langgar pantang habis. Tapi jangan bentan. Kalau bentan dia menyeman, badan dia menyeman, dia tak akan keluar, dia tak tentu hara gitu. Royan je macam dirasuk. Jadi pendekkan cerita, tibalah masa dia sakit. Kemudian orang-orang dulu kan, manalah suka pergi hospital jumpa doktor dan injection semua. Betul. Jadi semua pak rumah lah pakai ubat kampung lah. Yang bomo lah, yang dukun lah, yang ustaz lah. Betul. Tak jalan. Demam hilang datang. Jadi pendekkan cerita, ada satu orang pandai ni, dia bilang dia ni dalam tubuh dia ada sesuatu yang dia gunakan. Maka besok buka 2 atap, iaitu zinc. Buka 2 zinc, dia mesti bawah zinc direct, buka tu direct. Jadi sudah dibuka, orang tua ni pun baca tak apa yang baca. Dia pakai, dia tak silap abang, dia pakai air kolah, air 7 kolah. Dia jiruskan. Bila dia jiruskan, dia diam. Pegang perut dah tak naik, apa pun tak naik. Kemana pegang nadi, dia dah meninggal. Tapi bila orang angkat tangan dia gini, tengok kuku dia hitam-hitam panjang. 2 inci panjang, hitam. Jadi orang tua ni yang tolong uruskan ni, dan Masya Allah, ini bukan dia ni, dia sudah habis lama. Tapi ini benda yang dia berjanji ni. Bila dia mati, dia ambil alih jasad dia. Okey. Jadinya tutuplah. Tutupkan kain lepas. Baju memang orang tak pandai buka. Nak tunggukan dia punya keluarga daripada Palembang, orang Indonesia. Okey. Dia datang Singapura, kahwin dengan orang Singapura, tapi dekat Indonesia masih ada lagi. Okey. Tunggu dia datang, makan masa 2-3 hari. Manalah orang Islam boleh simpan 2-3 hari. Betul. Jadi simpan. Bacalah kita Yasin, baca Yasin, semua boleh tertidur ni. Boleh tertidur. Dalam berapa lama kita tertidur pun kita tak tahu. Jadi ada orang yang di dapur, selalunya dia ulur kopi. Tak kopi dari situ minum lah. Sekali dia tengok dia punya kain lepas tu dah terlipat. Jasadnya dah tak ada.
Bangun kita semua mencari satu kampung. Sekali siapa tahu? Orang kampung ini Allah. Dorong Mazuki punya anak yang kenal dia naik basikal, datang jumpa anak dia, bapa kau ada tempat Al-Salam tu lah. Dulu nama Al-Salam juga. Tempat Bejat Kasim tu. Dia tengah makan. Apa ni roti prata, teh. Alamak. Kita ramai-ramai datang. Kita datang dia dah tak ada. Dah hilang. Tak ada. Balik semula dia dah terlentang itu. Mak dengan gitu sekejap Tapi mulut dia memang bau kari, tangan dia semua. Tapi kuku dia panjang-panjang. Jadi penghabisan orang yang pandai ni bilang kita tak boleh tunggu pagi. Malam ni juga kita uruskan jenazah dia. Okey. Mandikan dia semua. Sekali orang ni dia adalah syarat dia mengambil apa, dia tahu orang ini, dia ambil apa, adalah syarat-syarat dia tu, dia ikat tangan dia tu. Okey. Kaki dia, ibu jari dengan ibu jari tu diikat. Okey. Dia adalah bacaannya. Tempat sini pun diikat. Okey. Jadi itu diikat 5. Malam tu juga Pergi ke Bumikan. Masa tu Muiz bukan tempat yang Pak Topayo dia tu. Okey. Muiz ada pada tepi Sungai Singapura dulu tu. Okey. Itu yang lama punya tu. Jadi minta uruskan. Jadi pihak polis pun setuju. Pergi malam-malam lah. Dulu bukan civil defense yang datang pakai spotlight ni. Semua polis yang pakai seluar pendek. Okeylah, pakai beri tu kan. Malam-malam buta masukkan kubur. Jadi di sini saya nak pesan apa, biar kita lemah, biar kita apa pun, janganlah kita mengambil benda-benda yang kurafat yang ingkar kepada Allah. Larang. Kita akan mati satu ketika dan saat tadi. Sedangkan kita tidak ambil benda-benda yang kurafat pun, kalau mati pun kadang-kadang susah. Betul. Kerana apa? Kadang-kadang kita tinggalkan solat, puasa. Kita mengaku diri kita sebagai seorang Islam. Tapi kesempurnaan Islam kita tak jalankan. Betul bang, betul. Tapi kita mengaku pada Allah tu Tuhan kita. Tetapi kita engkar atas suruhan Allah. Betul. Kalau kita mengaku Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, tapi kita tak selawat atas dia. Kita tak ikut apa ajaran Nabi. Bagaimana yang hidup kita nak senang di dunia dan akhirat? Betul. Jadi kalau boleh janganlah ikut-ikut contoh-contoh tadi yang menggunakan susuk-susuk itu, tidak ada faedah dan gunanya. Betul bang, betul. Kita bersyukur apa yang ada pada diri kita ini kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hidup kita, keluarga kita, saudara mara kita diberkati, dirahmati di dunia maupun akhirat oleh Allah. Amin. Maka cerita ni saya hentikan di sini. InsyaAllah kalau ada masa lain, kalau dijemput, bolehlah saya cari benda-benda yang lebih pelik lagi sikit. Okeylah bang. Terima kasih bang Adi ucapkan pada abang kerana sudi menceritakan kisah-kisah abang dan menyempatkan masa untuk cerita dengan kakak-kakak, abang-abang kita. Okeylah guys. Dengar tak tadi daripada abang Lan yang cerita? Kesimpulannya macam abang Lan cakap tadi, kita janganlah terlalu taksub sangat dengan perkara-perkara macam dilaknat oleh Allah. Kita berserah pada Allah saja. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Walau apa pun sekalipun, kita berserah. Kita ada tulang pak kerat ni, bekerja bersungguh-sungguh. Tak payah nak gunakan ni semua. Akhirnya tengok, bila kita tiba masanya untuk nak meninggal pun susah. Bukan kita saja yang susah, tapi anak bini kita, mak-mak kita, bapak kita pun susah. Jadi itulah, ingat apa yang Adi sampaikan ni, ini adalah pelajaran daripada kita. Baiklah, sekali lagi Adi ingatkan, jangan lupa untuk like, share dan subscribe di UI channel. Okeylah, Adi undur diri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.